Hai, nama saya Nimi. Selamat datang ke rancangan masakan saya, Nimi Snack dan Manisan Sihat. Resipi saya hari ini ialah kek dade atau dalam bahasa Inggeris yogurt cake. Ia amat mudah untuk dibuat dan saya akan tunjukkan bahan-bahannya. Okey, bahan-bahannya ialah ini tepung naik sendiri atau self-raising flour sebanyak 300 gram. Yang ini saya gunakan mentega rendah lemak sebanyak 190 gram. Yang ini ialah lemon, satu lemon ya, ini parutan dia. Jus tak guna, cuma guna dia punya kulit luar saja. Yang ini nanti gula icing 2 sudu teh. Yang ini serbuk penaik 1 sudu teh. Vanilla essence 1 sudu teh dan ini ialah garam ya. Garam boleh gunakan secubit. Kemudian yang ini saya gunakan gula mentah raw cane sugar sebanyak 100 gram. Yang ini 4 biji telur kuning. Telur putih nanti kita gunakan untuk filling ya. Yang ini kita gunakan kuning telur ni untuk membuat kek. Okey, untuk membuat filling kek dade atau yogurt kek kita, 100 gram ini tepung gandum. Yang ini ialah gula icing, saya gunakan 2 sudu teh. Ini 4 biji telur putih. Telur kuning kita gunakan untuk kek ya. Yang ini pula ialah saya gunakan fructose sugar. Gula fructose ni macam ni ya. Dia seakan-akan stevia juga, so dia punya glycemic index ni rendah dan juga kandungan kalori kalau kita gunakan gula ni ialah lebih rendah daripada gula putih atau gula mentah Ini untuk buat filling nanti. Yang ni pula ialah sour cream macam ni. Kita perlukan 400 gram ya. Yang satu box macam ni boleh dapat 210, jadi yang ni saya tambah 190 untuk cukupkan 200 gram. Yang ni pula dade, kita perlu 580 gram. Yang ni 470 gram. Jadi yang selebihnya yang 90 gram ni saya masuk dalam ni ya. Ini adalah yogurt, kita gunakan yang rendah lemak ya. Untuk membuat kek ya, kita masukkan ni 190 gram ni. Mentega rendah lemak ni kita masukkan dalam mixer. Kemudian kita akan campurkan juga gula saya cakap tadi tu, gula mentah raw cane sugar ni kita masukkan juga, dan kita masukkan juga sekali ini gula icing ya, gula icing sebanyak 2 sudu teh tadi, dan ini 1 sudu teh serbuk penaik ya, tepung penaik, dan kita masukkan juga garam ni secubit saja kita masukkan juga. Okey, kemudian saya akan pukul ni selama 2 minit sebelum kita masukkan kuning telur. Dan kita pukul untuk 2 minit. Selepas 2 minit macam ni, kita masukkan telur telur kita akan masuk satu ke satu dan kita akan pukul seminit. Okey, selepas seminit kita masukkan ni. Ini ialah kulit lemon ya, kulit lemon. Ni yang akan mengharumkan kek kita nanti. Kita masukkan juga ni esen vanilla 1 sudu teh. Dan kita pukul lagi seminit sebelum kita masukkan tepung, kerana proses bila kita masukkan tepung tak perlu lagi memakai mixer ni ya, kita akan gunakan tangan. Okey, kemudian kita masukkan tepung ya. Kita keluarkan kek mixer ni daripada mesin. Kita akan gaul dulu. Bila kita dah masukkan semua tepung nanti, kita akan gaul dengan tangan ya. Kita masukkan tepung ni dulu sikit-sikit.
Tepung ni tepung naik sendiri ya, saya cakap tadi 300 gram. Sekarang kita akan gunakan tangan ya, sebab memang dia tak boleh gaul dengan beater. Kita perlu gunakan tangan pula di tahap ini. Kita uli cepat-cepat ya, sebab kita tak nak dia masuk angin. Jadi kita uli dia cepat-cepat sedikit. Kemudian saya akan tunjuk proses terusnya. Okey, tepung yang saya keluarkan tadi daripada bowl tadi, saya masukkan dalam bowl yang kecil ni. Saya nak tunjuk ya tekstur dia. Dia akan jadi begini, macam kita boleh pegang dia. Okey, lepas tu saya akan uli. Saya akan bagikan adunan ni kepada dua bahagian. Saya tunjukkan. Macam ni. Ya, kita bagikan dua, separuh-separuh macam ni. Okey, yang ni, yang bahagian ni kita bagi 3 pula. Okey. Yang 3 ni kita masukkan dalam bekas macam ni, cling wrap ni. Kita masukkan, nanti kita akan masuk ni di bahagian freezer di bahagian atas. Kita selama 30 minit. Lepas tu sementara itu kita akan buat DP filling. Yang nanti selepas 30 minit saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan tepung yang kita freeze kan ini. Dua, lagi satu. Ini cling wrap ya, kita gunakan cling wrap. Ni yang lagi satu. Kemudian ni nanti kita akan parut, saya akan tunjukkan cara dia. Yang bahagian satu ni, yang bahagian besar pun kita masukkan. Tapi yang ni kita tak freeze ya, kita letak dalam peti ais di bahagian bawah juga 30 minit. Selepas itu baru saya akan tunjukkan bagaimana untuk membentuk kek ni dengan fillingnya. Itu adalah proses terusnya. Filling kek dade kita masukkan ni putih telur ya, 4 biji tadi kita masukkan, dan ni kita kena pukul ya sampai betul-betul dia kembang dan putih, baru kita boleh masukkan bahan-bahan lain. Jadi pukulkan agak lama juga, dalam 5 minit mungkin. Okey, selepas 5 minit, tengok ini putih telur. Dia dah betul-betul kembang ya. Mesti berbuih-buih macam ni. Barulah kita boleh masukkan proses terusnya. Kita masukkan ni tepung gandum yang saya cakap tadi. 100 gram kita masukkan. Juga kita masukkan serbuk penaik, bukan serbuk penaik ya. Ini ialah gula icing 2 sudu teh, dan ini gula fructose ya. Boleh gunakan stevia pun. Yang ini kerana jenis macam ni ya, dia punya glycemic index dia rendah dan kalori dia pun kurang ya kalau nak berbanding dengan gula putih. So seeloknya kita gunakanlah yang macam jenis sweetener ni yang rendah kalorinya. Ini kita pukul lagi sebelum kita masukkan krim masam dengan dade nanti. Okay, ini jangan pukul lama dalam masa 2 minit saja. Kita biarkan ni. Kita akan pergi untuk step seterusnya. Tak ada lagi menggunakan mixer ya. Kita masukkan ni. Ini ialah dade. Gunakan yang rendah lemak ya. Kita akan gunakan sebanyak 550 gram. Jadi kalau satu macam ni, selalunya lemak rendah macam ni, dia dalam 480. Jadi kena tambah lagi sikit lah, beli yang lagi satu yang kecil. Kemudian kita akan campurkan juga
krim masam sebanyak 400 gram. Masukkan di sini. Ini ya, kalau tak tahu yang krim masam tu sour cream ya dalam bahasa Inggeris. Kalau pasar raya nak cari, cari yang macam tu. Cari yang rendah lemak ya. Jadi kita masukkan ni. Kemudian kita akan gaul. Yang ni tak payah guna mixer ya. Kita gaul dengan tangan saja, dengan sudu. Okey, yang campuran tadi ni jadi dengan kita punya sour cream, krim masam, kita masukkan dalam yang egg white tadi ya, yang putih telur yang kita telah pukul tadi. Kita masukkan ni. Ini dah siap ya, filling. Sekarang sudah hampir setengah jam. Saya akan keluarkan ya. Sebab tadi kedua-dua adunan tu, yang 3 kecil yang saya kata tadi tu freeze di tempat ais, dan yang satu besar tu saya letak di bawah ya, bahagian bawah peti ais. Saya akan tunjukkan ya cara canai dia. Okey, ini kita punya filling yang dah siap. Ini nanti dia akan terduduk di tengah-tengah antara kek. Okey, bekas kek yang kita gunakan ni, boleh gunakan yang 10 inci ya. Letak parchment paper macam ni, dua belah. Yang dua belah ni tak perlu ya. Okey, dough yang ni, yang bahagian besar tadi ya, yang kita letak di bawah. Di atas parchment paper yang kita akan gunakan untuk bekas kek tu, kita letak sedikit ni tepung. Kemudian kita akan canai ni ikut saiz ya, ikut saiz kertas ni, sebab saya sudah ukur. Dia memang ngam dengan bekas kek yang akan saya bakar nanti. Jadi untuk mengelakkan dia macam ni, macam berpecah, gunakan ni cling wrap supaya canai dia nampak cantik. Letak tepung lagi, kita canai lagi. Kemudian bahagian ni pun kita lipihkan dia jadi macam 4 segi, sebab saya pilih bekas kek ni 4 segi. Okey, dah. Kemudian angkat angkat sekali dengan kertas-kertas sekali, masukkan dalam bekas kek, dalam bekas yang kita akan bakar ni. Okey, nanti di atas ni kita akan letak filling. Bahagian atas ni saya akan letak filling dia ya. Ini filling dia, saya masukkan. Okey, yang tepung yang bahagian atas tadi, yang dekat freezer tu tadi, tempat ais tu, kita keluarkan dan kita parut di atas ni. Gunakan ketiga-tiganya ya. Jadi parut macam ni, dan kita penuhkan seluruh kek ya dengan parutan ini. Ambil yang kedua ni, kita parut. Okey, kek yang kita dah letak ya, bahagian atas parutan tepung tu, kita akan masukkan dalam convectional oven ya. Suhu 180 darjah Celsius selama 30 minit. Okey, kek kita yang dah siap ni, kita potong di dalam bekas ni juga ya. Lepas tu barulah kita akan keluarkan ke atas plate kita. Kek ini kita boleh buat dusting dengan gula icing
ataupun biarkan seperti sedia kala. Enak sekali. Okey, itu dia tadi kek dadih kita atau yogurt cake, dan ia amat mudah untuk diikuti. Dan sekiranya anda like masakan saya, sila like, share dan subscribe. Sehingga kita jumpa lagi, saya sayang